Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Jadi, dalam dalam 2-3 hari lepas posting Abang adalah berkenaan dengan hantu dekat Jalan Great. Dan disebabkan itu, Abang mendapat request sekali lagi untuk menceritakan kisah-kisah seram. Agaknya Abang ni memang muka cerita seram agaknya. Atau mungkin sebab Abang punya channel mula-mula kan di start dengan cerita seram kan. Jadi diorang ingat Abang ni memang kaki cerita seram. Tapi tak apalah, sebab dah request daripada kawan dekat Facebook untuk Abang ceritakan kisah seram, Abang akan ceritakan. Okey. Hari ni Abang nak cerita pasal pelesit. Sebab apa pelesit tu menyerang, sebab apalah. Kita bukan cerita pasal sejarah pelesit, tapi Abang nak ceritakan beberapa kisah yang berkaitan dengan pelesit. Dan kalau korang nak tahu cerita daripada mula sampai habis, tonton video Abang akan ceritakan. Tapi sebelum tu, kenapa pelesit tu menjadi inti kepada Abang punya YouTube hari ini? Sebabnya kawan Abang dekat Facebook tu dia cerita dia beberapa kali kena gigit dengan pelesit. Dia kata selepas dia kena gigit tu dia ada beberapa komplikasi lah, terutamanya perasaannya terasa tak seronok. Lepas tu sebab pelesit ni digigit, dia ambil darah tau. Dia bukan gigit sesuka hati, tanda cinta, bukan. Dia memang gigit sebab nak ambil darah orang tu. Macam setan lah, dia adalah sejenis jin. Jadi jom kita teruskan dengan dua cerita yang berkaitan dengan pelesit yang Abang dapatkan. Dah lama cerita ni Abang simpan sebenarnya, dan Abang akan keluarkan balik cerita ni. Dan dengarkan cerita Abang daripada mula sampai habis tentang dua kisah pelesit. Okey, sebelum Abang lanjut kepada kisah pertama, Abang nak cerita pelesit ni kebanyakan orang ingat adalah binatang setan ataupun binatang jin. Bukan, dia bukan binatang. Sebenarnya dia tu jin yang berupa binatang, iaitu pelesit. Yang pelesit tu bentuknya macam belalang, cuma warnanya coklat-coklat sikit, dan kadang-kadang dia mengeluarkan bunyi yang memang tak menyenangkan langsung. Okey, jadi kita lanjutkan kepada kisah pertama, iaitu Abang dapatkan kisah ni daripada kawan baik Abang sendiri masa zaman matrik. Cakap zaman masa Abang belajar dekat matrik Londang, Melaka. Dia pernah cerita kat Abang kisah pelesit ni. Nama terpaksa Abang rahsiakan sebab mungkin sebab ada berkaitan dengan orang-orang meninggal lah, orang-orang yang dah tak ada kan. Kalau Abang cerita nama kat sini, lepas tu ada pula yang cari dekat list matrik Abang, tak sedap lah nanti kan. Okey, sekarang ni pukul 12.20 pagi. Abang memang ambil mood untuk cerita pagi, biar macam wah, hantu sikit. Okey, cerita ni mula dia macam ni. Kawan Abang tu, dia ni anak sulung kepada satu keluarga ni lah. Bapak kepada bapak dia, iaitu atuk dia, memang pengamal ilmu perubatan, tapi memang bukan perubatan Islam. Atuk dia ni memang orang, cakap juga lah, orang Siam yang kahwin dengan orang kita, orang Malaysia. Tapi walaupun dia kahwin, atuk dia ni memang tak semayang lah. Yang dia cerita lah, yang Abang bukan nak buat fitnah, atuk dia dah meninggal. Tak semayang dan tak puasa dan banyak tangkal-tangkal, sebab atuk dia daripada Siam kan, lepas dia kahwin dengan nenek dia. Okey, cerita seramnya bila dia dapat telefon atuk dia meninggal. Dia ni memang dengan atuk dia memang tak rapat, dan dia ni bukan cucu yang digemari, sebab dia ada abang-abang sepupu lain yang memang disukai atuk dia, dan dia ni bukan cucu yang digemari. Okey, jadi satu hari dia dapat telefon daripada bapak dia yang atuk dia dah meninggal. Jadi dia terpaksalah pergi bersama keluarga-keluarga dia, ahli keluarga dia semua balik ke kampung untuk menguruskan perkebumian atuk dia. Jadi disebabkan perjalanan tu di antara Perak ke Johor Bahru, cerita ni macam kat Johor kan. Ke Johor Bahru, ke kawasan Johor, ke Skudai, bukan Johor Bahru, ke Skudai, agak jauh. Jadi dia sampai rumah atuk dia ni lebih kurang
pukul 2 pagi macam tu. Tapi memang kebiasaan orang Johor, kalau ada keluarga yang meninggal, rumah tu takkan sunyi, dia penuh dengan orang, penuh dengan saudara mara. Jadi bila dia sampai rumah, dia salam dengan tok saudara dia, dia salam dengan pakcik-pakcik, dengan makcik-makcik dia, dengan sepupu-sepupu dia, dan dia pun masuk dalam rumah. Tapi pada waktu tu dia nampaklah jenazah atuk dia tu dia letakkan di tepi dinding, dia kata dekat dengan dinding, dalam kawasan ruang tamu rumah tu, rumah kampung lah, separuh batu separuh papan, dia cerita. Jadi bila dia tengok tu, hati dia berdebar tau, sebab dia tahu atuk dia ni memang mengamalkan ilmu yang tak berapa nak baik kan. Hati dia tu berkata macam, malam ni mampus aku kena, harap-harap lah tak ada yang pelik-pelik. Okey, tak apalah, untuk dia rasa selesa, untuk dia kuatkan perasaan dia tu, dia pun ambil semayang dan semayang isyak. Sebab tu dia belum semayang isyak lagi. Lepas dia semayang isyak, barulah dia ambil Yasin, dan dia duduk sebelah jenazah atuk dia lah. Walaupun dia rasa seram-seram, tapi disebabkan orang ramai dan juga dah ni atuk dia kan yang meninggal, dia kuatkanlah jugalah, bacalah Yasin. Walaupun dia memang tak pernah pun bercakap dengan atuk dia, dan atuk dia tak pernah bercakap dengan dia, dia macam stranger punya atuk ni. Okey, waktu baca Yasin tu, dia perasan dekat sebelah dia ada seorang lelaki yang lebih tua daripada dia, dan dia rasa orang tu macam ada kaitan dengan dia, cuma dia tak tahu belah mana lah, jauh mana, sepupu ke dua pupu ke. Tapi member sebelah tu dia tak baca Yasin, dia cuma pegang tasbih dan macam berzikir lah. Tapi bila dia dengar betul-betul cara orang tu berzikir, macam pelik lah. Bukan subhanallah, subhanallah, tak alhamdulillah, tak. Dia berzikir tu pelik sikit. Tapi dia diam je lah, tak kau lah, aku nak berzikir, aku nak baca Yasin, macam tu lah, kata. Okey, cepat seramnya macam ni part seram dia dah mula. Dia tengah-tengah baca Yasin, korang bayang walaupun jenazah depannya atuk kita, tengah-tengah baca Yasin, tiba-tiba heboh satu rumah, pelesit. Masa tu dia angkat muka, daripada dia bacalah tengok Yasin tu, dia angkat muka, dia nampak memang ada belalang yang binatang lah, serangga yang besar-besar 3 jari ni terbang-terbang di sekitar ruang tamu tu. Jadi bila terbang-terbang tu, lepas tu dengan orang menjerit pelesit, rasa macam benda tu jadi gamat jugalah. Okay? Ada yang cuba tangkap, ada yang cuba pukul, halau, tapi nak dijadikan cerita, pelesit tu hinggap kat orang sebelah dia. Hinggap dekat member sebelah. Yang member sebelah ni menggelupur. Pelesit tu hinggap kat badan dia kan. Dia pun meloncat bangun, dia tersadung mayat jenazah tu, pelepuk dia jatuh. Korang bayangkanlah, dah lah ada pelesit, lepas tu member sebelah huru-hara, bangun tiba-tiba, bangun nak berlari, dia tersadung kaki jenazah, belempuk dia jatuh. Dan dia jatuh, orang semua astagfirullahalazim, tengah kecoh-kecoh, blackout. Dia waktu tu apa yang dia buat? Kejam mata. Dia kata dia tak nak tengok apa-apa sebab dia dah gelap ni, orang ramai, dan dia takkan boleh lari. Dia takut kalau dia lari, dia pun tersadung juga. Dia kejam mata. Cuma dia dengar lah, orang dah riuh, orang dah mula macam tu, macam astagfirullahalazim, subhanallah, macam tu lah. Okey, tak lama lepas tu, lebih kurang 10 second lah, dia cerita kat abang, nyala balik lampu menyala. Okey, dia lega lah, dia buka mata, lega sikit, baik dah, lampu dah menyala balik kan. Okey, tapi tak sampai berapa saat, orang menjerit-jerit pula, astagfirullahalazim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Korang tahu apa yang jadi? Mayat atuk dia berubah, kaki kat kepala, kepala kat kaki. Maksudnya macam ni, dia berubah jadi macam ni lah, macam tu. Dia pun bila masa pula siapa yang ubah ni? Siapa yang ubah? Dia macam hatinya berkata-kata lah, mampus, habis aku kena malam ni. Dia pasal pula pelesit ke yang ubah? Tak tahulah kan, tak tahu macam mana lah. Lepas tu ramailah orang kalang kabut, terutama anak kepada atuk ni lah, pakcik-pakcik dengan makcik-makcik dia kalang kabut lah. Jadi dia orang semua ramai-ramai gotong royong
betulkan balik kedudukan mayat ikut kiblat. Ya, macam tadi dah terbalik pada kiblat kan. Ikut kiblat, betulkan balik kaki dengan kepala tu diletakkan pada kedudukan yang betul. Dah duduk, dia pun terus baca Yasin. Konon-konon dia kata dia buat berani lah, tak naklah tunjukkan dia ni penakut, nak dengan atuk sendiri kan. Okay. Kali kedua blackout lagi, tung, bunyi macam benda tuk, macam ada apa tu, short circuit lah kata, tuk, bunyi macam tu. Kali ni tak macam mana dia tak tutup mata. Korang tahu apa dia nampak? Abang cerita pun rasa cuak kan. Dia nampak atuk dia bangun dalam samar-samar dia nampak atuk dia bangun, atuk dia ubah kaki kedudukan dan atuk dia baring balik. Dah dia tergamam. Lepas tu nyala balik lampu, dia dah, orang nampak muka dia dah pucat. Orang sekali lagi astagfirullah, astagfirullah, sebab kedudukan mayat sekali lagi berubah. Muka dia dah pucat. Bila orang tengok muka dia lain macam, orang tarik dia ke tepi lah. Bapak dia dengan mak dia tarik ke tepi. Lepas tu orang tanya dia, kau okey tak ni, kau okey tak? Azim, kau okey tak? Kau okey tak? Ni kau takut ni, muka kau pucat ni, apa kau nampak Tak ada, tak nampak apa-apa. Okey. Selepas tu, lepas blackout kali kedua, yang jaga dekat tepi jenazah dah ubah. Bukan lagi orang-orang yang cucu-cucu, bukan cucu-cucu apa saudara mara, tak ada. Yang duduk di keliling tu adalah anak-anak dia sendiri. Anak-anak atuk tu termasuk bapa dengan mak dia lah. Saudara apa tu, anak-anak, menantu-menantu duduk. Rupanya dia kata itu adalah memang persyaratan dia untuk elak daripada jenazah tu berubah lagi kedudukannya. Ada orang alim lah kat waktu tu agaknya yang menasihatkan anak-anak duduk bacakan Yasin dekat arwah bapa ni. Macam tu. Yang si dia ni dah teringat, terbayang-bayang daripada tadi atuk dia bangun. Sampai esoknya majlis pengkebumian dah ke bumi semua, baru dia cerita kat bapak dia. Bapak dia tak cakap apa, bapak dia senyum je. Bapak dia cakap, sedekahkanlah Fatihah pada arwah atuk. Mungkin arwah atuk nak tunjukkan sesuatu. Lepas tu dia tanyalah, yang terbang-terbang tu apa bah malam tadi macam belalang tu? Oh tu pelesit. Kau pun tahu kan atuk dengan pelesit tu apa hubungan dia? Dia pun faham lah. Jadi itu adalah cerita pertama berkenaan dengan pelesit. Hantu lah boleh kata. Bukanlah hantu tapi macam setan, jin lah. Seram kan? Kalau abang lah, kalau atuk abang gigih lagi. Tapi atuk abang tak ada apa. Atuk abang meninggal, okey, alhamdulillah, semua hebat-hebat meninggal lah, alhamdulillah lah. Tapi kalau lah ada orang lah, abang kawan ke saudara mara ke yang tiba-tiba blackout, dia bangun, abang pun bangun, boom, lagi keluar rumah. Memang tak jejak lah rumah tu lah. Entah kau nak ke bumi ke, kau nak tergolek ke, asal aku tak nampak. Okey, itu adalah cerita pertama. Jom kita sambung cerita kedua. Cerita kedua ni pun memang cerita lama. Abang simpan cerita ni, orang ceritakan dekat abang, kawan abang juga. Okey, dia ni bapak dia askar, mak dia suri rumah. Disebabkan bapak dia askar, bapak dia selalulah bertukar-tukar tempat bertugas. Kadang-kadang ke Sabah Sarawak, kadang-kadang ke selatan Thailand, macam-macam tempat lah. Jadi disebabkan itu, dia ni duduk dengan atuk dia, atuk dengan nenek dia, dengan mak dia dan adik-beradik dia. Jadi dia tak duduk sendirilah, ada atuk nenek. Dia ni pun anak sulung juga dalam keluarga tu. Jadi tak, kalau tadi kalau cerita tadi atuknya mengamalkan ilmu sesat kan, tapi kali ni atuk dia mengamalkan ilmu yang baik. Atuk dia imam dan pada masa yang sama pengamal perubatan Islam. Kalau siapa-siapa kena rasuk ke, kena pelesit ke, kena ludah dia izin ke, orang akan datang jumpa atuk dia, mintakan nasihat, mintakan doa. Sebab orang-orang alim ni doa dia makbul kan. Ni cerita dia. Jadi disebabkan atuk dia ni banyak mengubat orang, selalulah keluarga dia ni kena dengki. Orang hantar. Pertama, orang marah sebab atuk dia ni banyak mengubat orang-orang yang kena santau. Sebab santau kan tujuannya untuk memusnahkan orang tu, tapi atuk dia tolonglah untuk tidak memusnahkan orang tu. Jadi atuk dia ni menjadi target orang lah, orang tak suka lah kan. Yang kedua je ni,
orang selalu uji, hantar sesuatu ilmu pada atuk dia ni untuk menguji sejauh mana kehebatan ilmu atuk dia. Jadi disebabkan tu boleh kata seminggu sekali memang keluarga dia akan dapat habuan dari tah mana-mana datang. Tapi dalam banyak-banyak habuan ataupun hantaran orang mengantar, ada satu cerita dia kata dia memang tak boleh lupa, iaitu pada satu hari dia nampak, satu malam lah, dia nampak masa tu maghrib, dia nampak ada binatang macam belalang dekat penjuru sudut rumah tengah. Kalau rumah kampung ada rumah depan, rumah tengah, rumah dapur. Ni dekat rumah tengah ada belalang besar. Mula-mula dia buat tak tahu je, sebab atuk dia pergi ke masjid lah, ada kat masjid, nenek dia siap-siap halkan keluarga, begitu dengan mak dia lah. Jadi dia ni buat tak tahulah dia nampak binatang tu belalang kot, dia kata. Jadi disebabkan dia ni yakin yang tu belalang, dia buat tak tahu je lah. Tapi lama kelamaan dia perasan belalang tu keluarkan bunyi yang pelik, macam bunyi agak berdesing-desing, nyaring-nyaring sikit lah. Lepas tu dia rasa macam tak boleh jadi ni, dia kena beritahulah mak dia. Dia pergi beritahu mak dia, mak, dekat depan tu rumah tengah tu ada macam belalang besar, seram mak tengok. Lepas tu mak dia cakap jangan-jangan pelesit. Mak dia ajaklah nenek dia sama-sama pergi tengok. Memang betul, nenek dia kata astaghfirullahalazim, ni pelesit ni. Tak semena-mena bila nenek dia pun perasan tu pelesit, atuk dia balik daripada masjid. Atuk dia balik pada masjid memang sap-sap-soi lah, memang teruslah beritahu atuk dia. Nenek dia pun beritahu lah atuk dia, ni yang pelesit orang hantar ni, kau hajar siapa yang hantar, gitulah kan. Abang buat lakonan pula. Siapa, kalau yang tengok video ni, dia yang tengok video ni, sorry sebab atuk dengan nenek dah meninggal. Okey. Jadi atuk dia ni minta nenek dia bawakan segelas air, dan air tu dibaca-bacalah. Dia baca-baca, lepas tu dia renjiskan air tu pada binatang tu. Lepas tu binatang tu pergi. Lepas tu dia kata dengan atuk dia, dah selamat ke tok? Atuk dia kata tak, selalunya pelesit ni dia memang pergi, tapi malam karang dia mesti dengki kita. Tapi kita hati-hati je lah, insyaAllah tak ada apa-apa. Kita pun semuanya semayang dalam rumah ni kan. Atuk dia kata okey, tapi cuma malam ni kita semua tidur dekat ruang tengah lah, ramai-ramai. Kita tak payah tidur dalam bilik. Tapi bila atuk dia dah cakap macam tu, dia memang macam okey lah, follow je lah kan, tidur je lah. Mak, adik dia, adik-beradik dia, atuk, nenek dia semua tidur kat ruang tengah. Okey, tiba-tiba dia tidur lah. Dia pun tidurlah dengan lena. Tiba-tiba dia rasa macam dia punya tidur tu terganggu, tak sedap. Dia pun bangun. Waktu dia bangun tu, dia nampak atuk dengan nenek dia tengah bercakap berdua, bertiga. Atuk, nenek dengan mak dia tengah bercakap macam dengan suara yang slow. Lepas tu dia pun pergilah, mengesutlah, mendekatilah atuk dengan nenek dia. Tok, kenapa? Tu, kau tak dengar ke bunyi apa tu? Bila dia cakap kau tak dengar bunyi apa tu, baru dia perasan ada seperti orang berlari keliling rumah dia. Laju. Macam tu. Macam vung, laju. Dia bunyi tapak kaki. Bukan ramai, macam seorang berlari. Kenapa tu tok? Dia, itulah pelesit tadi lah agaknya. Tak apa. Atuk dia pun bangun. Atuk dia pergi ambil semayang. Lepas tu mulalah angkat takbir. Makin atuk dia cakap Allahu Akbar, angkat takbir, makin kuat benda tu berlari sekeliling rumah. Makin hebat, makin laju. Dan dia buat tak selesa. Lepas tu ditambah pula adik dia yang kecil tu bangun melalak pula. Korang bayangkan dengan bunyi kat luar, lepas tu adik pula bangun melalak, atuk semayang. Kalau abang macam, ya Allah, benda ni abang, kalau abang banyakkan istighfar, bacalah Fatihah, tak ada Fatihah pun doa makan. Baca je lah apa yang ada kan. Okey, atuk dia pun semayang, dia pun tak pastilah atuk dia semayang apa, semayang tahajud ke, semayang malam ke apa benda, mungkin semayang minta tolak bala kan. Bila atuk dia tengah sujud yang terakhir, semayang 2 rakaat mesti ada sujud yang kedua, sujud yang terakhir, tiba-tiba bunyi berlari tu berhenti dekat pintu utama, pintu ruang tengah pun boleh keluar kan. Kalau korang tahu rumah kampung, ruang tengah tu pun ada pintu dia yang boleh keluar ke laman. Berhenti dekat pintu tu.
Lepas tu dia macam bunyi semput dekat depan pintu tu. Waktu tu apa yang dalam bayangan dia, kejap lagi benda ni masuk dekat dalam rumah, mampus aku. Ada cakap macam tu lah. Lepas tu cakap okey, tapi bila atuk dia habis sujud tu, bagi salam, lepas bagi salam, benda tu tiba-tiba terbang, bunyi macam pok 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 pok, macam tu, macam kepak lah, berkepak, dan sambil menangis. Yang menangis tu abang ada cerita dulu kat rumah abang pernah dengar lah. Seram tak ada orang nak cerita. Tak ada. Nanti abang cerita lah siang abang cerita, malam tak boleh cerita rumah sendiri seram kan cerita malam ni. Pukul 12.45 kan. Jadi bila atuk dia dah sujud yang terakhir tu, dah bangun, dah bagi salam, benda tu terbang, berkepak pok 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 pok. Lepas tu situ, dan sambil bunyi menangis. Lepas tu okey, relax, tak ada apa-apa. Okey lah, atuk dia cakap tak ada dah, insya-Allah tak ada, dah tak kacau lah, dia kata dah tak kacau, kita boleh tidur dengan tenang. Tapi korang rasa boleh ke tidur dengan tenang? Kalau abang tak tenang nak tidur, macam itulah juga yang dia rasa, yang kawan abang tu rasa tak tenang nak tidur, terus terjaga, terkebel-kebel. Sampai kan dia nak cakap, kalau tak boleh tidur, bangunlah, pergi ambil semayang, buat semayang tahajud. Bangun memang boleh, nak pergi bilik air yang kat belakang jauh bagak, lepas tu nak pergi ambil semayang. Kalau abang takut tengah-tengah jalan tu ada yang sergah. Itu adalah cerita kedua yang berkenaan dengan pelesit. Okey, itu adalah dua cerita yang abang sampaikan hari ni, yang abang dah simpan lama, dah abang simpan, berkenaan dengan pelesit. Ini sebabkan ada yang request ke abang, bang cerita hantu. Agaknya abang ni kalau cerita hantu seronok best abang cerita hantu daripada cerita yang ilmiah ni. Abang ni kalau cerita beria dia kata abang kalau cerita hantu beria. Okeylah, tak apalah, abang harap, cuma abang nak ingatkan satu, pelesit tu adalah sejenis jin. Dia orang pun makhluk Allah juga. Jadi kita ni khalifah, dilantik oleh Allah Ta'ala untuk menjadi khalifah di bumi. Jadi kita ni mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada makhluk-makhluk lain yang ada dekat bumi. Jadi kita ni perlulah lebih kuat, lebih semangat, dan jangan takut, jangan mudah-mudah untuk takut. Okeylah, hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Kalau korang nak cerita, sebenarnya ada lagi satu request cerita pasal bunuh diri, hantu-hantu yang berkaitan dengan bunuh diri. Abang baru jumpa dua cerita, nanti abang cari lagi satu cerita. Okey, hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.